A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, sihat, sejahtera. Sambil-sambil kita bersarapan pagi itu dapat sama-sama kita menyaksikan Tanyalah Ustaz pada hari ini. Sesuai sangat dengan topik perbincangan Ramadan kita. Yang pada hari ini kita nak cerita tentang diet Ramadan. Yakin dan percaya ada juga di antara kita yang mana masuk je bulan Ramadan nak nekat untuk diet. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusrop. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, tak pernah rasa gemuk Ustaz? Duduk kurus je kan? Mungkin ada tip-tip diet yang mungkin Ustaz lakukan sehari-hari kan? Ataupun mungkin Ustaz ada jaga pemakanan Ustaz . Tak apa, relax para penonton sekalian. Mungkin ada nak mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 1800 881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, topik kita pada ini berkaitan dengan diet Ramadan. Mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati adinda saya Aiman, dan hormati rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang penuh dengan keberkatan. Pagi-pagi ini Allah memilih kita dalam keadaan dimuliakan kita dengan satu kemuliaan. Bangun pagi ni boleh dengar dengan perkara-perkara yang baik kan. Takut pagi-pagi ni kita duk bangun duk buat benda elok-elok, benda-benda yang tak senonoh. Tapi alhamdulillah untuk pagi Jumaat, atas keberkatan pengakhiran pada Jumaat yang terakhir bulan Syaban pada tahun ni, maka ambillah keberkatan tersebut dengan sebanyak-banyak, minta kepada Allah agar istiqamahnya kita dengan jalan kebaikan. Dan bila sebut dengan jalan kebaikan, kita nak kebaikan tu bukanlah hanya dalam bentuk kerohanian. Ngaji ni benda-benda yang baik dalam rohani, semayang benda baik pada rohani. Maka kita nak juga kebaikan dalam bentuk jasmani, ini pada tubuh badan, yakni pada sudut pemakanan kita. Kan kalau kita tengok SW Corp keluarkan satu kajian berkaitan berapa banyak pembaziran yang berlaku khususnya bulan Ramadan. Seharian tuan-tuan tidak kurang daripada hampir 20,000 tan makanan, tan metrik makanan tuan-tuan. Tan ni tuan-tuan, satu tan bersama dengan 1000 kilo. Bayangkan 1000 kali dengan 20 juta bersama dengan 20,000 bersamaan berapa puluh juta kilogram makanan yang dibuang. Yang dibuat laporan tersebut pada tahun 2021 yang dibentangkan di Parlimen berkaitan isu pembaziran yang berlaku sempena dalam bulan Ramadan. Maka kebimbangan kita juga, maka sebab itulah satu kita nak tuntaskan perbincangan berkaitan diet Ramadan ni agar kita tidak mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan bukan belah saka pun nak makan gagah gigih banyak sangat. Kan yang gagah kadang-kadang kita pi bazar Ramadan tuan-tuan, 10 jari di tangan ni 10 dia sumbat dengan sangkut plastik. Kalau Allah takdirkan dia jenis ada macam jari lebih heat roshan sikit ni, dia suruh sakut juga kalau jari tu kuat. Maka tuan-tuan, itulah kita nak berbincang pada pagi ni. Dan juga bila sebut tentang diet ni tuan-tuan, bukan diet ni kita tak boleh makan langsung. Jangan dia buat perangai tak senonoh sangat. So kata diet ni tuan-tuan, dia buang nasi sampai tak makan langsung. Tuan-tuan bukan kambing nak makan sayur setiap hari dah. Tuan-tuan, kita manusia Allah jadikan orang Melayu ni memang kena makan nasi. Sebab tu kalau kita tengok dietitians ni dia mengeluarkan makan nasi ni tak salah, yang salah makan berlebihan. Maka insya-Allah pagi ni kita nak mengambil modul apa yang disebut oleh Nabi SAW, beberapa benda yang menjadikan satu panduan. Jangan duk susah hati kata ustaz, ustaz kata kami dak tuan-tuan, tapi kalau terasa pada muka. Sebab tuan-tuan, Nabi sebut di antara bid'ah yang awal berlaku kepada umat aku adalah di antaranya kita membelah penyakit dalam perut. Perut ni sampai kadang-kadang bila bawa kereta, dia pulas steering pakai perut dia. Apalah mana tak senonoh sangat tuan-tuan. Kalaulah disebabkan penyakit ataupun genetik, dah jagalah pemakanan ni, dah jaga dah dari segi kesihatan ni fizikal yang baik, pergi gym, usaha untuk bersukan dan sebagainya, tetap besar juga yang tu mungkinlah dimaaf syarak. Ni tak pernah jaga langsung. Pukul 11 dia pergi makan kat kedai tom yam lagi tahu lah. Tak buat kat kedai tom yam tu segak. Kan? Maka tolong kita nak ambil satu kebaikan bersempena dengan Ramadan, tak berapa hari lagi ni. Kan? Kita dah countdown berapa tinggal tak sampai 10 jari dah ni.
Tinggal lagi 6 ke 5 hari ni kita nak ambil sebagai manfaat untuk kita ada untuk Ramadan tahun ni. Kita memulakan disiplin yang baru dalam kehidupan. Kita nak mengambil diet mana yang terbaik. Mudah-mudahan mengikut daripada yang Nabi katakan, wa an jismihi fima ablahu, yang akan ditanya kepada seorang manusia tentang jasad dan tubuh badan. Maka itulah tajuk yang akan kita tuntaskan. So kita seronok tak TV3 pilih tajuk pun tak relax kan. Mudah-mudahan menjadi satu panduan. Bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita ambil manfaat, bukan hanya kita tulis, tapi pagi ni kita boleh buat satu bentuk pelan tindakan. Dan jangan risau tuan-tuan, penghujung rancangan saya bukan takat nak sembang-sembang je. Kita akan kongsikan ni buku ni tuan-tuan akan dapat ni. Diet Rasulullah SAW, kita himpunkan apa yang Nabi buat dengan cara pemakanan Nabi. Yang kedua, kita akan kongsikan cara diet pemakanan yang dibuat oleh dietitian dah, yang kita guna pakai kepada pelajar-pelajar tahfiz kita, dan kita akan bagi pada tuan-tuan. Tapi kena tunggu sampai habis. Jangan nak buat lolak, tuan tengok 10 minit, dengar pada tu, tuan-tuan pegang perut, terus tutup TV. Jangan buat panggil ikut tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Tadi Ustaz sebut apa? Diet cara Rasulullah. Jadi terus ada soalan tentang isu ini Ustaz. Sahabat kita Kak Ju Zabidi, adakah berpuasa cara Rasulullah SAW mempunyai hikmahnya dari sudut sains? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Ju Zabidi. Satu soalan yang baik untuk pembuka gelanggang kita pada pagi ini berkaitan adakah berpuasa cara Rasulullah mempunyai hikmah dari sudut sains. Baik, soalan yang cukup berhikmah. Maka tuan-tuan, satu kajian diberi oleh Alan Cott dalam buku dia Why Fast. Tuan-tuan boleh tengok dalam buat di dalam carian ni buku, tulis tengok Why Fast, kenapa berpuasa. Dan yang bestnya tuan, Alan Cott ni adalah bukan orang Islam. Kalaulah kita baca buku yang ditulis orang Islam, mungkin ada kepentingannya kan. Dia tulis berdasarkan keinginan dia nak justify that kajian ke mana. Tetapi Alan Cott ini adalah bukan orang Islam. Dia menulis, dan dia daripada Amerika Syarikat, menulis buku Why Fast, kenapa orang perlu berpuasa. Maka tidak ada konflik interest, maka dia dapatkan ada 10 dapatan kelebihan dari sudut sains, kelebihan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama, Alan Cott dia kata apa? Yang pertama, orang yang berpuasa ini Allah Subhanahu Taala memberikan pada diri kita ni secara tak sedar. Dia tak katalah Allah bagi, dia kata dari segi sainsnya adalah merasa lebih baik dari segi fizikal dan mental. Orang yang berpuasa ni tuan-tuan, dari segi jasmani dan rohani dia jadi lebih baik. Yang ni dibuktikan pada mana-mana orang pun. Sebab tu bila kita main rasa tak okey sangat tuan-tuan, cuba berpuasa. Kalau rasa hati ni gundah gulana sangat, cuba berpuasa. Allah akan datangkan dari satu sudut ketenangan yang kita takkan dapat kerana kita tak berpuasa. Cuba buat. Yang ini dibuktikan. Yang kedua, kita akan rasa lebih muda. Siapa yang duk rasa tua, huduh-huduh sangat tu, cuba tengok puasa. Allah akan bagi rasa lebih muda tu. Bukan perasaan saja-saja. Allah mengizinkan rasa lebih muda. Yang ketiga disebut apa? Membersihkan badan atau membersihkan perut. Tuan-tuan, batan kita ni, perut kita ni dimasukkan dengan macam-macam makanan. Di antara satu-satunya makhluk yang Allah jadikan di dunia ni yang boleh makan segala macam benda, manusia. Kalau binatang lain dia tak makan banyak. Jarang kita tengok Allahumma salli ala sayyidina harimau, tengok dia order kadang-kadang pergi kedai kopi ke. Dia tak ada, dia fokus dia apa? Dia makan kepada binatang daging-daging saja. Jarang kita tengok harimau tiba-tiba duk tokok rumput kat tepi jalan. Ni siapa ni? Dia kata sajalah hari ni jadi vegetarian, bukan dia panggil apa? Kalau orang-orang yang vegetable. Vegetarian tak ada. Kan? Tak ada. Dia Allah dah takdirkan dia ada makanan-makanan dia je. Tapi manusia, benda apa yang kita tak makan? Apa benda kita tak makan? Hak benda yang Allah larang pun kita pergi makan juga. Itu perangai manusia. Sebab tu tuan-tuan, dibuat satu kajian, dia kata apa? Di antara bangkai, kasar sangatlah kalau kata badan manusia ni sebagai bangkai, di antara jasad manusia atau jasad makhluk yang bila terpisah di antara roh, maksudnya dah mati ni, yang paling busuk manusia. Bisa urus jenazah ni, Aiman. Kita pernah lah rasa jenazah orang yang kemalangan. Jenazah maksudnya hancur kemalangan, kutip-kutip tepi highway tu, buh dalam plastik semua, kita basuh-basuh kita untuk nak diuruskan jenazah. Bau dia, ada rasa bau dia, biasa dia bau hanyak. Orang yang mati disebabkan kebakaran, dia rasa bau macam dengan daging yang dibakar, tapi dia rasa manusia tu. Kalau kita boleh bau tu, kita boleh tahu beza. Kalau ambil daging wagyu ke apa bau dengan daging manusia ada beza. Tapi daging bukan bangkai lah, kata jenazah yang paling berbau adalah jenazah yang mati lemah.
Mati lemas kena 48 jam ke atas gulak lah. Memang tuan-tuan, baju yang kita pakai mandikan jenazah tu memang tak boleh pakai dah. Memang kena buang. Basuh 2-3 hari pun dia akan bau. Bau memang bau tak relax lah. Maka dia akan membersihkan badan kita. Badan kita dimasuk dan macam-macam bagilah rehat saat 13-14 jam tu baik untuk penghadaman. Yang keempat laju sikit, menurunkan tekanan darah dan kadar lemak. Nanti saya akan ceritakan apa fungsi kaitan dengan kadar gula, tekanan darah dan kadar lemak dalam berpuasa. Yang kelima, lebih mampu mengendalikan syahwat. Allah takdirkan bila mana orang yang berpuasa ni syahwatnya akan jadi rendah. Siapa yang jenis tak mampu nak mengawal ni, you punya jalan terbaik adalah berpuasa. Yang keenam, buat badan lagi sihat, of course. Yang ketujuh, menjadikan ketenangan jiwa. Orang yang tengah duduk, betul saya kata tadi, duduk jiwa kacau ni kan, jiwa teruk sangat, puasa. Yang ke-8, menajamkan fungsi deria. Deria kita ada 6 sense, 5, 6 deria kita tadi dengan cara kita berpuasa. Yang ke-9, memperoleh kemampuan mengendalikan diri sendiri. Allah akan meningkatkan kadar kita nak menguruskan tubuh badan kita ini dengan lebih baik. Dan yang terakhir, memperlambatkan proses penuaan. Tuan-tuan, ni kita baru umur 30, rupa dah macam umur tuan-tuan dah macam anak 14 orang dah. Maka tuan-tuan cuba berpuasa. Allah akan bagi awet muda tu kepada orang yang banyak berpuasa, kerana proses yang daripada 9 yang terawal tadi mendidik untuk melewatkan proses penuaan, insya-Allah. Maka ni bukan kajian orang Islam, kajian orang bukan Islam. Maka not to be biased, maka kita ambil manfaat, boleh tengok dalam buku Why Fast, kenapa orang berpuasa. Kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni, tak ada dah bisikan syaitan ni, tapi cuma nafsu itulah masih membuat-buat lagi kan. Jadi kita nak cerita tentang nafsu makan ni sendiri kan. Sebab orang kata balas dendam, 13 jam tak makan ni, buka puasa semua dia nak balas sebab takut menyesal esok hari. Baik, kita nak cerita selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, perbincangan kita berkaitan dengan diet Ramadan. Tapi sebelum tu Ustaz, ni pesanan ni untuk orang yang berbadan besar ke untuk yang kurus pun kena dengar jugalah ya Ustaz sebab dalam kita menjaga kesihatan ni, dia tak kira badan besar ke badan kecil, badan kurus pun kena jaga kesihatan juga. Baik Ustaz, tadi sebelum rehat kita ada cerita tentang bagaimana kita ni nak menjaga kesihatan ni dalam keadaan kita ni dalam bulan Ramadan ni. Orang kata bisikan syaitan dah tak ada, cuma tinggalnya ada bisikan ataupun nafsu kita itu sendiri kan. Sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik, Zali Ismail, bagaimana tips untuk kita melawan nafsu makan ketika berbuka puasa pada bulan Ramadan nanti? Betulkah Nabi Muhammad SAW berbuka puasa dengan segelas susu dengan 3 biji kurma sahaja? Adakah ini diet yang terbaik untuk kita semua? Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada soalan daripada Zali Ismail. Satu soalan yang cukup baik untuk manfaat kita bersamalah sebagainya. Macam betul lah sebutkan oleh Fadil dan Adinda saya tadi berkaitan, bila sebut diet ni dia bukan hanya khusus untuk orang-orang yang berbadan besar. Kan ada orang yang kadang-kadang memang genetik dia tu memang rangka besar. Kan dia makan kadang-kadang ada makanan dia tu lagi kontrol daripada orang kurus-kurus. Dan ada orang yang saya pernah waktu dalam askar dulu, ada kawan ni yang memang badan dia kurus Ustaz. Tapi dia punya makan, ya Allah Rabbi, macam belah sakok. Kita takut tengok dia order nasi tu. Dia bubuh nasi tu lagi boleh sumbat nasi dia bubuh. Kita tengok dia makan tapi habis dia makan. Dan dalam pengukuran tubuh ataupun bentuk badan itu adalah salah satu yang menjadi benchmarknya. Yang kedua adalah kena cek berapa kadar kolesterol kita. Ada orang yang badan kurus, kolesterol ni kadang-kadang sampai 6, 7. Itu dah tinggi tu, itu good luck lah tu. Silap hari bulan lot luck kita, sadaqallahul azim. Maka kena cek dalam bentuk kadar gula. Pilah sekali-sekala tu, maksudnya dalam setahun sekali paling common, paling cak ayam, pergilah cek kesihatan. Kan, at least prevention is better than cure. Kalau Allah takdirkan kita tak awal, kurang-kurang kita boleh kontrol daripada awal. Ini dah pergi kepada fasa tengok-tengok kadar gula dah mencecah 15, 20, itu dah balik awal dah tu tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kencing manis ni tuan-tuan, dia dua dalam hidup kita dua kencing bermasalah.
kencing mana yang kencing orang. Nah, betul hati-hati, pergilah cek awal. Kan, cek awal, at least kita boleh mengawal kadar gula tu. Baik, kita respon kepada soalan Razali Zali tadi. Yang pertama, dia tanya berkaitan bagaimana tip untuk kita lawan nafsu makan ketika berbuka dalam bulan Ramadan. Dia simple tuan-tuan, susun cara makan yang betul. Yang pertama, elokkan daripada pergi bazar sangatlah. Itu hak tu confirm lah. Maklum duk pergi gagah tahan kepala, duk pergi bazar Ramadan. Lepas tu duk kata, ustaz saya nak diet, demam tuan-tuan. Dan dia duduk menilau sampai 2 jam setengah ke bazar Ramadan tu, habis pulut, habis ni kuih Melaka, kuih Johor, kuih Negeri Sembilan. Tahu nak sampai hujung tu tuan-tuan, pakai balik awal kita. Dia teringin tu, dia tengok cuk badak, dia tengok cuk keria, habis segala kuih tu dia akan nak beli. The end of the day, kita nak makan banyak mana? Kan, kadang-kadang dia punya geram tu, tak ada azan duk lambung dah kuih. Lambung tak dah. Tok Bilal ni baru ketuk mic, test tu dia tom terus dalam mulut. Balik awal tuan-tuan. Maka tuan-tuan, first come first. Yang ni saya buat sendiri kepada pelajar-pelajar kami. Kita buat kajian, mula-mula budak ni dia suka makan dengan kadar yang banyak. Maksudnya portion yang banyak. Maka bila kita try balik kepada pelajar, macam mana kita nak kontrol untuk pemakanan yang betul adalah dengan kita susun agar dia makan atau dia aulawiyat, mengutamakan makanan mana yang perlu dia makan dulu. Maka yang first untuk nak makan ni, pada pelajar kita buat adalah dengan kita bagi dia minum air segelas dulu. Mulakan dengan air dulu. Sebab perut manusia ni Allah jadikan mail kok mana pun kita ada limitasi yang sama. Maksudnya yang ni saiz banyak ni, yang saiz besar ni, portion yang berbeza je kita boleh sumbat. Maksudnya saya bagi contoh lah sebagai tamsilan, perut kita besar ni contohnya. Maka ruang dia banyak ni ada. Dia tak boleh simpan kot tempat-tempat lain kot dia makan macam unta ke dia ada simpan satu ruang dia. Tak ada, tak usah buat lolak. Tuan-tuan, kan kita lebih kurang je. Yang membezakan adalah ruang tadi tu. Maka yang pertama, isi dengan air dulu. Minum air dulu segelas. Kemudian, makan buah dulu. Antara kesilapan kita suka makan buah adalah selepas makan. Maksudnya makan yang berat, baru tiba makan buah dulu kan? Salah. Yang betul adalah makan buah dulu. Maka ruang tadi dah isi dengan air, isi dengan buah. Maka barulah masuk dengan makanan yang berat. Maka makanan berat tadi takkan jadi berat sangatlah sebab tadi dah diisi dah. Sebahagian daripada ruang yang ada tu diisi dah, maka dia takkan boleh makan banyak sangat dah. Kecuali ada tank tambahan lah kot. Dia beli satu aquarium, dia bubuh kat belakang, wallahualam. Tapi hakikat kita dah try dah, memang benda tu sangat berkesan. Dan boleh saya respon sikit kepada soalan kedua tadi. Soalan kedua dia tanya, macam adakah Nabi berbuka puasa dengan minum air dan juga tamar? Ya, disebut dalam hadis. Yang saya timpunkan ada hadis dari Imam Ahmad dan Tirmizi. Nabi kata Nabi berbuka dengan bahawa Rasulullah SAW berbuka puasa sebelum solat dengan beberapa biji rutab. Sekiranya tiada rutab, maka barulah Nabi makan buah tamar. Dan sekiranya tiada tamar, maka Nabi akan meneguk air. Baik, tengok ini flow dia. Yang pertama, Nabi akan berbuka puasa dengan rutab. Apa perbezaan rutab dengan tamar? Kita orang Melayu tiba sama, kurma, settle masalah. Kan? Settle masalah. Perbezaannya, rutab adalah buah yang belum masak. Belum kering. Yang dah masak, yang lembut-lembut tu biasa kalau kata kurma ajwa, kurma mariami, yang lembut-lembut itu maka itu disebut sebagai rutab. Yang dah kering sikit, yang kering yang mungkin dah keras itu disebut sebagai tamar. Itu yang membezakannya. Yang mana lebih aula Nabi mengutamakan yang rutab. Rutab tu terlebih dahulu. Dia rangup sikit. Ya, dia rangup. Dia rasa kalau kita pegang tu dia belengah-belengah sikit tu. Tapi dia sedap. Dan disebut juga dalam kitab Tufah Al-Ahwazi jilid yang ketiga muka surat 300 yang ke-11 disebutkan berkaitan bagaimana proses yang Nabi buat. Ya, Nabi akan dua benda yang akan ada pada Nabi dalam berbuka adalah yang pertama air disebut dengan air putih. Ada orang kata air zam-zam. Terpulanglah tuan-tuan, kita nak tarik rumah kita bukan ada air zam-zam pun, maka boleh ambil pada air putih yang biasa. Yang kedua yang afdal adalah rutab. Samalah, maksudnya kalau tuan-tuan nak sedekah kat masjid pun janganlah bagi kurma yang keras-keras tu. Ni kadang kurma tuan-tuan macam boleh main batu selambut. Maka nak sedekah yang elok sebolehnya, kecuali memang kita tak mampu dah. Tapi ni baru tukar sport ring 18 kan, baru beli pulut dakap, tiba-tiba nak masjid hantar kurma nala reka punya keras kan, ni boleh baling orang punya. Maka janganlah macam tu, kita bagi yang terbaik. Maka carilah rutab yang terbaik tadi. Dan paling common, paling cak ayam pun tuan-tuan, kalau tak boleh nak buat apa, tuan-tuan pergi kat kedai mana-mana, beli bandel air mineral tu, tak dekat masjid untuk orang berbuka puasa. Ada faedah dan manfaat sebab sabit dengan hadis Nabi
riwayat Imam Ahmad tadi, sebab Nabi akan meneguk air untuk berbuka puasa. Maka mudah-mudahan tidak ada satu sedekah yang lebih baik daripada memberi makan orang yang sedang berpuasa. Allah memberikan pahala tanpa mengurangkan pahala bagi dia dan dapat manfaat kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Inilah peluang yang kita ada untuk kita dapat rebut pahala yang cukup banyak di bulan Ramadan. Kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Aiman Azman Sufian dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Soalan saya lagu ni Ustaz cakap utara sikit pagi ni. Kita ni kadang-kadang puasa, kalau saya kadang-kadang puasa tengah hari itu dia terlena Ustaz tak apa sementara nak nunggu zuhur tu dia bangkit tidur, dia tengok lipas macam buah kurma Ustaz lagu ni yang payah Ustaz. Lepas tu pergi pula lepas asar pergi pula Bazar Ramadan, dia tengok ayam 10 jenis dia beli semua Ustaz Jadi soalan saya Ustaz, kita puasa kita nak apa kata, bukannya puasa makan dan minum je Ustaz, kita tangan, mata, telinga semua nak, mulut semua nak jaga. Tapi dia nak makan, dia puasa dia ingat nak buka puasa. Jadi soalan saya, apakah puasa jadi lagu ni Ustaz, apakah dapat apa yang dikatakan sebagai puasa yang bagus ni, puasa yang khusus ataupun puasa al-khusus dan apa al-khusus ni. Jadi itu soalan saya Ustaz, kerana apa yang jadinya sekarang ni puasa tu untuk buka puasa ya, beli macam-macam makan, lepas tu pergi sembahyang tarawih sujud keluar-keluar cendol ikut hidung. Itu yang jadi payah Ustaz. Jadi itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tersedak cendol kat hidung. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada kekanda kita Tuan Umar Abdul Majid. Saya seronok Tuan Umar ni, kalau dia cara memperkenalkan diri itu dah macam boleh jadi host dah. Subhanallah, nak kata orang istiqamahnya dengan pengajian. Subhanallah, mudah-mudahan kita juga daripada anak-anak muda ni mengiktibar, boleh mengambil manfaat daripada orang-orang begini, insya-Allah. Baik, soalan berkaitan objektif berpuasa itu, sebab tu ditarifkan dalam kitab tasawuf berkaitan tingkatan orang-orang yang berpuasa ni. Ada puasa orang awam, ada puasa yang disebut dengan puasa khusus, puasa khususul khusus, seperti yang dibuat oleh para Nabi SAW. Orang soleh ni mereka menjaga puasa itu bukanlah semata-mata pada ta'rifnya. Apa ta'rif puasa? Imsak anil muftirat. Itu dah belajar daripada zaman sekolah lah kan. Tu SPM saya ingat hidup hafal, imsak anil muftirat, menahan diri daripada makan dan minum. Itu adalah dari segi ta'rif semata-mata. Hakikat dari segi makna berpuasa itu, imsak itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan segala bentuk benda yang boleh memberikan kefasadan ataupun benda yang mudarat kepada kita. Termasuk apa? Pembaziran. Lepas tu saya kata tadi tuan-tuan, Ramadan tahun ni cuba disiplinkan diri kita agar bukan kata nak menghalang pergi bazar lagi. Tuan-tuan kata oh ni kempen untuk tak mau support peniaga-peniaga Muslim ke? Tidak. Cuma kita mengawal, letakkan masa. Maksudnya kita masuk bazar Ramadan tak perlu perhabis. Dia tak ada kewajipan pun perhabis ekor habis ke kepala. Sebab kita nak buat perangai mula daripada ekor habis kepala, masuk ke kepala kelak ke ekor. Itu yang tuan-tuan dia jadi bila masuk tu dia jadi macam macam ni, bila orang kena rasuan tu ni dia panggil apa? Dia pening ya Ustaz. Dia hilang kawalan. Hilang kawalan. Tapi kita takkan disiplin. Kalau zaman saya ingat zaman saya kecil-kecil, arwah mak saya dia kata apa? Kalau masuk pasar malam peruntukan seorang RM1 dia dulu. Betul. Jadi bila kita faham tentang peruntukan kan, bila kita faham tentang peruntukan, kita tahu mengawal agar nafsu, walaupun nafsu ni nafsu bewak lah orang katakan, nafsu nak makan macam-macam ni, tapi tahu peruntukan ada RM1 ya. So bila RM1 saya akan pakat, contoh kami 9 beradik, mak akan bagi RM10, RM1 lagi ekstra beli untuk ayah atau mak, belilah apa-apa. Biasa macam itulah mak ayah saya, alhamdulillah memang macam tu dia ajak. Jadi masuk dalam pasar malam tu, kalau saya ambil nasi goreng, abang saya akan ambil burger. Satgi pakat boleh rasa. Hang tokok burger aku sikit, makan nasi goreng aku pula lagi. Kalau itu apa? Hak tu ambil apa? Okey, hak ni tak boleh nak beli dah saya tak ada peruntukan dah. Sebab dulu burger RM1, nasi RM1 tu ada lagi lah. Demam lah kalau bagi RM1 anak bawa pulak balik dengan lidi sate lah kot. Kan? Maka elakkan daripada pergi tempat-tempat yang boleh cenderung kita ke arah pembaziran. Sebab apa? Imsak bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi untuk menundukkan, menahan diri daripada menuruti yang disebut dengan wal ahmaqu man ittaba'a hawahu, mengikut daripada
Hawa nafsu. Kerana tugas hawa nafsu ni tak ada benda lain. Untuk Tuan Umar dan juga rakan-rakan yang lain, tugasnya adalah untuk mengajak kita untuk buat benda-benda yang tak senonoh. Pembaziran kan benda tak senonoh. Yang Allah sebut dalam Quran, ikhwanus syaitin, adalah bersahabat dan perbuatan daripada setan tu sendiri. Kan, duk abang Ramadan ni setan dibelenggu, tiba-tiba kita pula duk pergi perikut perangai dia, bimbang-bimbang kita memiliki DNA yang tak berapa nak cantik sangat ni. Maka tahun ni kita letakkan satu disiplin. Kalau nak pi juga, dia kata, ustaz, saya kalau tak pi bazar ustaz, saya akan ketak kat rumah yang elok meleleh ni. Maka tak apalah, pi dalam keadaan yang kita letakkan tempoh masa. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, tip yang ni tuan-tuan confirm, saya dah buat dan berhasil. Nah, kalau nak pi juga bazar Ramadan, pi waktu ujung-ujung, sebab biasa makanan dah habis. Maka tak ada ruang nak beli banyak. Tengok hak tu habis, tengok hak ni habis, tengok ayak pun tinggal ujung-ujung, sedak nak beli, tak apa orang tak apa nak steam sangat dah nak beli tu. Tuan-tuan try buat. Saya buat dah, tuan-tuan. Ramadan 2 tahun 3 tahun lepas, teringin juga nak pi. Saya pi pukul 6.30. Jadi pi tu habis lah semua. Banyak yang habis, lelah balik kadang-kadang makanan beli 2-3 jenis makanan ujung-ujungnya, dan biasanya ujung-ujung dapat free, tuan-tuan. Jadi tip dia, saya rasa elakkan daripada pergi tempat-tempat macam, insya-Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Imsak anil muftirat, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan diri kita daripada mengikuti hawa nafsu, itu menjadi keutamaan dalam kehidupan, insya-Allah. Itu dia. Bukan biasa-biasa tip ustaz, boleh dapat free lagi tu bila kita buat ujung-ujung, ustaz. Orang ni pun nak balik dah dia. Kan? Kepada peniaga, berhati-hati kalau ustaz datang ke bazar. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tajalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, ada penonton kita sampai tak sarapan pagi ni, Ustaz. Oh, jangan begitu, belum Ramadan lagi. Jadi kita masih lagi membincangkan topik perbincangan berkaitan dengan diet Ramadan. Baik, kata Ustaz tadi, diet bukanlah kita nak kena tinggalkan makan makanan tersebut. Dan kalau kita pergi bazar Ramadan, kita tetapkan menu-menunya. Pergilah ke bazar Ramadan, kita bantu peniaga-peniaga Muslim kita, kan. Tapi pastikan menu tu dah siap-siap. Hari ni ayam percik, kan. Esok beli nasi ayam pula. Kan kita berbeza-beza menu. Baik, para penonton sekalian, kita nak raih lagi soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, di bulan Ramadan rezeki melimpah-limpah. Adakah dengan kita berdiet dapat mengelakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan? Apakah jenis makanan diet waktu sahur agar di siang hari sentiasa segar, semangat untuk melakukan pekerjaan dan ibadah? Silakan. Baik, terima kasih pada soalan daripada Kasih Nur Isha 2. Ada dua soalan di situ saya tengok. Yang pertama adalah berkaitan, adakah diet diet ni dapat mengelakkan pembaziran dalam Ramadan? Ya, tuan-tuan, sudah pasti saya sebut daripada awal pembuka bicara tadi, berkaitan laporan daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, yang menguruskan, maksudnya sampah-sampah kita ni, depa yang diurus. Satu laporan yang dikeluarkan, dan benda ni dibentangkan di parlimen dah pun. Tapi tu dia lah, bentang kat parlimen, tuan-tuan dengan saya sama juga, pergi beli ikut teradap juga. Maka tak menyelesaikan masalah. Tuan-tuan, dia kata apa? 44.5% sisa yang dibuang ataupun sampah-sampah yang dijana oleh setiap hari dengan jayanya oleh orang-orang Malaysia ni, tuan-tuan, adalah hasil daripada makanan-makanan yang masih elok untuk dimakan. Tuan-tuan bayangkan, separuh daripada sampah yang kita duk buang ni, makanan yang masih boleh dimakan. Yang mana dibuat kajian juga adalah 17,000 tan konsisten setiap hari. Konsisten, tuan-tuan. Mampu kita nanti kat Padang Mahsyar, saya tak tahulah nak kena jawab apa depan Allah. 17,000 tan makanan rakyat Malaysia bazirkan setiap hari dalam bulan Ramadan. Boleh buat kenduri balik tu, Ustaz? Bukan dekat kenduri, Da'i tahu tak? Dengan 17,000 tan makanan ni, kita boleh bagi makan berapa ramai orang? Berapa orang, Ustaz? 3 juta. 3 juta? Ya. Masya Allah. 3 juta orang boleh makan, tuan-tuan, setiap hari dengan kadar pembaziran yang kita amalkan setiap hari, tuan-tuan. Allah Rabbi, saya tak boleh bayang kalau nanti saya, tuan-tuan, nak kena jawab apa depan Allah. Itu yang pertama. Maka sudah pasti diet itu, insya-Allah, bila kita tahu kapasiti kita nak makan banyak mana, kita tahu cara kita nak membeli macam mana. Tapi bila kita sendiri pun tak tahu kita nak makan apa, kita sendiri pun tak tahu berapa kalori yang kita perlukan, tuan-tuan. Orang yang macam saya ni,
umur 32 tahun. Kan? Maka orang yang macam ni saya perlukan kalori mungkin sekitar 2000 ke 2400. Saya dengan Datuk Aiman lebih kurang. Untuk remaja umur 14 mungkin 16 17 tahun ini, untuk pelajar-pelajar biasanya 1800 ke 2000 mungkin. Untuk perempuan berbeza, biasanya kurang sikit. Maka kita kena tahu dulu tubuh badan kita memerlukan berapa kalori ideal yang setiap hari. Bukan tak makan langsung, tuan-tuan. Tuan-tuan bukan spesies dia ni macam dalam cerita SpongeBob, Sandy tu boleh hibernate sampai 20-30 hari. Tuan-tuan bukan, kita manusia, kita kena makan macam biasa. Tuan-tuan bukan ada keturunan Ashabul Kahfi pun. Makan macam biasalah. Cuma kita kena tahu berapa kadar makanan yang perlu dimasukkan dalam perut kita. Baik, yang kedua dia tanya soal apakah jenis makanan diet yang sesuai pada waktu sahur agar boleh tahan sepanjang hari. Baik tuan-tuan, saya bukan dietitian ataupun pakar perubatan, cuma daripada zaman belajar lagi dalam bab makanan saya agak kontrol lah. Sekarang dah anak hampir 6 orang anak dah. Masya-Allah. Jadi cara adat ni orang tu mesti perut boroi. Dia kata perut boroi seksi, hang tu suruh pemuhung lah tak seksi tuan-tuan. Hang tu suruh sedap ke diri tu. Kan? Huduh tu huduh lah boroi. Kan? Tapi dia kata ustaz, perut boroi ni lah isteri sayang. Hang tanya isteri hang betul-betul. Sayang perut boroi ke perut yang sihat? Sebab kamu dah malas nak kurui, maka dia menghalalkan keboroyan tadi. Kan? Baik. Tiga benda yang kena ada. Makan apa pun tak ada masalah. Tiga benda yang kena ada. Yang pertama, untuk orang yang nak jaga diet, yang pertama kena ada karbohidrat yang cukup. Makna karbohidrat ni apa? Contohnya ubi kentang, benda-benda yang berasaskan tepung, ubi keledek. Benda-benda ni baik. Maksudnya pagi-pagi tu cuba, contohnya ubi keledek tu kan, cari ubi keledek manis tu, kita bakar-bakar dia makan. Sedap tuan-tuan. Kalau saya duduk kat Mesir dulu tu makanan yang saya amalkan. Pagi-pagi jalan, tengok pagi-pagi kan, kalau kat Mesir tu dia pergi keledek manis tu, dia bakar tepi jalan tu, yang warna bumbu sedap. Oi, tuan-tuan makan tu tak relax. Dia cerita ni pun rasa sedap dah. Kan benda-benda yang berasaskan tepung, lempeng atau benda-benda asaskan tepung lah karbohidrat. Yang kedua, protein wajib kena cukup. Benda paling penting. Protein sangat-sangat perlu. Ayam, daging, telur, ada ni benda-benda yang produk tenusu, tu benda-benda yang melibatkan pada protein. Sebab protein inilah yang nak bagi pada rasa kecukupan ataupun padat pada makanan yang kita makan. Yang ketiga, kena ada serat. Serat kena cukup agar bahasa mudah proses untuk kita penghadaman itu memudahkan. Orang yang ada senggugut lah dah sembelit, ataupun orang yang susah nak berak kan, masuk beli ayak macam tengok drama Korea kan, sejam tak keluar-keluar sampai lenguh cangkung kan, maka kena dapatkan banyak serat. Kalau paling asas yang mudah ni oat, bali. Bali baik. Bali ni cuba buat sup bali ke, sup bali pula, dia buat bubuk bali. Ni oat tu macam biasalah oat yang kita duk makan, sayur-sayuran yang hijau, tu benda-benda. Maka kena ada tiga benda ni, karbohidrat, protein dan juga serat. InsyaAllah dia akan beri ketahanan. Elokkan makanan pedas, makanan yang terlalu berminyak kan. Tuan-tuan bukan orang minyak, nak makan makanan minyak pagi-pagi banyak. Benda yang pedas sangat pun hati-hati. Pagi-pagi pitibai. Ni makanan kadang-kadang macam dengan ni sambal yang ayam penyek lah, ayam terpeleot lah, yang panas, yang pedas sangat tu, tuan biasa akan pedih perut dan dia akan bawa pada rasa yang cepat boleh mudah untuk kita lapar. Maka elokkan benda tu. Makanan yang nice-nice lah pagi-pagi ni, janganlah huduh-huduh sangat, over sangat, insyaAllah. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook, Faz Ismail, apakah hukumnya jika berpuasa dengan niat ikhlas kerana Allah SWT dan pada masa yang sama turut berhajat untuk mendapat kesihatan tubuh badan melalui ibadah puasa itu? Apakah terdapat hukum peniaga Islam yang menjual makanan pada waktu pagi di bulan Ramadan di mana orang bukan Islam membelinya? Silakan Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Faz Ismail. Soalan yang saya rasa cukup ni bagus sangat lah kan, agar kita nak ni dapat kebaikan bersama. Baik tuan-tuan, sebelum saya menjawab soalan tu, saya nak minta jasa baik, ada lebih kurang 1,600 orang sedang menonton ni. Apalah kiranya sangat kalau kita pakat-pakat bantu untuk share Ustaz. Kan, janganlah kedekut tidur masin sangat tuan-tuan. Hidup kita dah tak banyak manfaat sangat. Saya ni tak banyak manfaat, maka saya nak pesan kepada tuan-tuan 1,500 yang sedang menonton melalui live Facebook, tuan-tuan tekan butang share. Siapa tak tekan tuan-tuan, nak sumpah jadi jahat pula dah kan. Kita pakai siapa yang tolong sebarkan, kita doakan agar Allah memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada beliau. Tekan butang share, tak patah jari, jangan risau. Saya dah buat kajian dah, tak pernah lagi orang tekan butang share masuk dalam paper
patah jari tergeliat kan tak ada. Yang tengok kot TV pun tak suruh share TV dengan jiran sebelah. Tapi cukuplah tuan-tuan, walaupun tengok melalui televisyen, buka juga kot Facebook, bantu untuk share. Dengan asbab perkongsian kita, mungkin ada orang lain akan dapat faedah dan manfaat. Untuk Ramadan tahun ni, mereka boleh berdisiplin agar adanya diet yang baik. Maka kita menjawab kepada soalan yang pertama, Fas Ismail. Dia tanya berkaitan hukum berpuasa niat ikhlas kerana Allah. Dalam masa yang sama, dia niat untuk nak mendapatkan kesihatan yang baik. Baik, yang ni telah dijawab oleh Imam Shihabuddin Al-Kharafi dalam kitab beliau. Dalam kitab Anwar Al-Buruq fi Anwar Al-Furuq. Jilid yang ketiga. Disebut apa? Berpuasa berserta niat untuk menyihatkan tubuh badan dan menghilangkan penyakit, tidak mencacatkan maqasid ataupun objektif untuk hakiki puasa itu sendiri. Ini ulama dalam mazhab Syafi'i dah jawab dah. Maksudnya niat kerana Allah, niat nak dapat kesihatan yang baik. Malah disebut dalam kitab Anwar Al-Buruq, bukan sekadar kita niat kepada ikhlas dan juga nak kesihatan, nak elak pada penyakit pun. Banyak mana pun niat kamu, maka dia tidak akan merosakkan maqasid ataupun objektif kita berpuasa tadi, untuk nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudah, bukan kita nak kill two birds with one stone. Kita nak one stone itu bird lah, angry bird kan, ambil lah semua benda sebagai manfaat untuk bersama. Itu yang pertama. Soalan dia tak ada masalah. Untuk kita niat kerana Allah, niat untuk jaga kesihatan, niat nak bagi cantik, niat nak bagi muda, niat nak apa, segala bentuk niat itu niatkan sekali. Yang kedua, berkaitan apakah terdapat hukum peniaga Islam yang menjual makanan pada waktu pagi ataupun tengah hari kepada orang bukan Islam. Maksudnya dia bermuamalah peniaga itu hanya pada bukan Islam. Baik, kita tengok. Saya nak menjawab, saya tidak ada autoriti lah. Saya bukannya ahli fatwa ataupun orang yang pakar dalam bidang Allahumma sma' fiqh. Maka saya buat tadi semalam, saya cari beberapa kitab fiqh yang menceritakan tentang muamalah di antara Islam dengan orang bukan Islam. Hak jual kepada hak geng plastik hitam, hak tu sudah bincang. Memang hak tu kena stalak dai lah. Duk pergi jual dekat abdi orang Islam juga, hak tu mutlak haram. Ini kepada orang yang bukan Islam. Baik, disebut dalam ada beberapa daripada kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Shihabuddin Ar-Ramli, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Abu Bakar Al-Diyamti. Ini adalah di antara ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Menyebut di antara disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj, disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga kitab I'anah At-Talibin. Ini saya sebut siap nama kitab agar tuan boleh buat jadikan panduan kitab fiqh. Mereka meletakkan hukumnya tetap haram, yakni bermuamalah dengan menjual kepada orang-orang walaupun bukan Islam, kerana mereka juga tertakluk kepada pematuhan kepada syariat Allah walaupun mereka bukan Islam. Ini sebahagian. Adakah semua? Tidak. Maka sebahagian daripada yang lain selain yang sebut nama tadi mengatakan keharusan untuk bermuamalah dengan orang bukan Islam, dengan syarat mereka tidak makan di tempat awam. Itulah syarat dia. Dan majlis fatwa wilayah persekutuan yang diwartakan pada 5 Jun tahun 2018 juga meletakkan pada keharusan. Ini saya sebut siap fatwa daripada wilayah persekutuan, diwartakan pada 8 Jun 2018 juga mengatakan harus orang Islam yang dia berpuasa, dia jual kepada orang bukan Islam ataupun orang yang sedang uzur syar'i. Maksudnya orang yang sedang haid ataupun apa-apa yang termasuk dalam rukhsah yang diberikan uzur syar'i tadi. Maka harus hukumnya tetap syarat yang sama, dia tak boleh makan empat orang. Sempoi punya duk pergi hirup Maggi dekat RNR, tu memang jet tengah belakang lah. Kan, walaupun dia ni dalam keadaan haid, walaupun dia kadang musafir, maka should be respect another person yang memang yang lain sedang berpuasa. Hang makan pandai-pandai lah, kan, duduklah kereta hang buh kepala ke bawah ke dan sebagainya. Maka jangan makan depan orang awam. Wallahu alam. Itu dia dalam kita mengelakkan fitnah ataupun kita menghormati orang lain yang sedang berpuasa. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Okey, silakan. Soalan saya ada dua tanya ringkas Ustaz. Yang pertama saya tanya, bagaimanakah kita mahu jadikan diri berdisiplin dalam menjaga diet Ramadan supaya dapat melawan hawa nafsu? Yang kedua, apakah makanan sunnah Rasulullah SAW
amal pada setiap pagi waktu bersahur. Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia Ustaz. Silakan. Okey, baik. Terima kasih pada Tuan Ismail Maisa daripada Sungai Buloh kan. Saya ingat nama-nama ni, subhanallah. Soalan yang cukup baik berkaitan yang pertama, macam mana nak mengawal kan, nak mengawal diri dengan disiplin yang baik diet dalam Ramadan ni. Maka tuan-tuan mulakan dengan kekeluargaan kita. Maksudnya nak sampai dalam Ramadan ni bincang siap dengan isteri, dengan anak-anak, panggil dia peduk Ustaz kan, atau malam ni buat video call ramai-ramai dengan anak-anak kita, dengan isteri apa semua ni, buat video call, susun siap-siap tahun ni nak makan apa. Contohnya saya ada 5 orang anak, so abang yang sulung nak makan apa, ada anak saya yang sulung dia suka makan contohnya ada macam ayam masak merah, maka kita disiplinkan ayam masak merah. Okey, baik, nak kuih apa, susun siap-siap. Orang yang merancang ni adalah orang yang Allah sangat suka pada dia. Bila orang yang merancang ni, dia ada objektif dalam hidup dia. Dalam hidup ni tuan-tuan kena ada objektif, barulah kita boleh fokus nak keluar naik kereta tu, kita tahu nak pergi mana, baru agar kita tak melewat ke tempat lain, tak pergi ke tersesat dengan arah tuju yang lain. Maka buat perancangan. Macam contoh saya waktu tu macam di tempat saya, pelajar-pelajar ni kita dah provide untuk makanan kepada mereka untuk 2 minggu terus. Ahad apa dia, Isnin apa, Ahad berapa kalori kita akan kira dah kepada pelajar tadi. Bukan saya tuan-tuan, saya bukan pandai, tapi kita tahu ada orang yang pandai dalam bidang tu. Maka saya libatkan untuk pemakanan pelajar saja, ada sekitar dalam 3 ke 4 dietitian yang memang mereka dalam hidup mereka ni, mereka itu pekerjaan mereka. Dan kita dah faham dulu, saya pun ingat Ustaz, diet ni dia kena tak boleh makan nasi langsung lah. Maka ini adalah mitos yang tak betul. Janganlah duk ajak benda yang kita tak tahu. Cuba tanya, kalau dietitian dia kata Ustaz kena makan, sebab tu ada kebaikan dan ada keburukannya. Cuma yang memang huduh yang tak elok sungguh daripada dia antaranya adalah gula putih. Ini memang nanti saya tunjukkan data-data berkaitan daripada sabda yang mengatakan gula putih ni memang tak elok untuk tubuh badan kita. Kalau boleh buang, kalau boleh kurangkan itu lebih baik. Baik, soalan yang kedua berkaitan apakah yang diamalkan oleh Nabi SAW pada awal pagi harinya untuk nak mendapatkan kekuatan dan kecergasan sepanjang hari, maka memerlukan at least benda yang mencukupi. Maka tuan-tuan, disebutlah riwayat di antara amalan Nabi SAW yang boleh diamalkan adalah Nabi mengamalkan air nabis. Air nabis ni macam mana tuan-tuan? Air nabis ni adalah air yang kita buat air rendaman kurma. Air rendaman kurma, dan dia boleh menjadi alternatif kepada bila kita dah cut gula putih, maka badan tetap memerlukan glukos untuk tenaga kita. Kalau tidak akan jadi hypo. Kan kadang-kadang orang yang kencing manis terlalu nak kontrol sangat, dia tak ambil langsung gula, dia tak ambil langsung sampai tak makan langsung, dia boleh jadi hypo, boleh collapse, boleh pengsan dan sebagainya. Dia tiba-tiba rasa pening tu sebab hypo lah tu. Kan? Maka perlukan juga buat air nabis. Simple nak buat air nabis ni macam ni. Saya pernah ajak, saya rasa dalam bulan lepas kot, berkaitan nak buat air nabis ni adalah kita ambil kurma, sebaik-baik kurma ajwa lah kan, kita hancurkan dia, buat keluar biji tak apa, pecahkan dia, and then rendam dalam air dan tutup. Sunnahnya ditutup, maksudnya jangan biar dia terpelohong macam tu, jangan biar dia terbuka macam tu. Lebuh dalam air, ikut kesesuaian kita nak minum dan banyak mana. Sunnahnya adalah Nabi mengambil dengan angka-angka ganjil 3, 5, 7, 9, dan cuma jangan lebih 24 jam rendaman. Ini dia buat macam rendam nak buat jeruk tu balik awal lagi. Maksudnya elakkan daripada 24 jam. Maksudnya disiplinnya macam ni. Macam pelajar-pelajar kita buat sebelum tidur, masing-masing buat air nabis masing-masing, bangun pagi minum yang tu dulu. Dan kajian dia buat apa, bila kita bangun pagi tak payah duk kumar mulut terus minum air itu adalah baik, sebab kita akan ada enzim-enzim yang baik dalam mulut kita yang boleh kita telan. Cuma kalau dah air liuk bertepuk sampai penuh ni, basuhlah sikit, nampak uduh sangat pula. Maka air nabis itu, kalau tanya Tuan Haji Mak Isa tanya, maka sebaik-baik ini adalah air nabis untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Buat jadi disiplin yang baik, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, baik. Itu dia Ustaz, di antara perkara yang perlu kita lihat dalam kita mulakan sahur kita di pagi hari supaya kita dapat bertenaga sehingga ke petang hari. Baik, kita nak berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya yakin dan percaya Ustaz, tadi Ustaz dah bagi tips bagaimana sebelum tidur pelajar-pelajar Ustaz akan buat rendaman air apa Ustaz ni? Air nabis. Air nabis. Kita kena buat juga nanti kan. Dan bangun pagi minum dan juga kita makan sekali buah tamar tu. Jadi kita difahamkan Madat sangat menitik beratkan diet dan pemakanan harian para pelajar. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang inisiatif ini, apakah impak ataupun kesan baik kepada pelajar-pelajar tersebut khususnya di bulan Ramadan ini Ustaz? Okey, baik. Yang pertamanya tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita nak kurus ada cara makan, nak gemuk pun ada cara makan. Orang kecil manis ada cara makan. Maksudnya dalam kehidupan kita ni ada je cara-cara makan. Orang atlet sukan, saya adalah askar dulu, hari-hari dia dah, sampai kami dah tahu dah makan apa esok. Sebab kita dah tahu dah kadar untuk kita nak pergi ada PT, physical training. So ini kadar yang kita kena makan setiap hari. Maka waktu saya nak menubuhkan tahfiz pun benda yang sama, saya terfikir kalau aku dalam askar dulu pun ada cara pemakanan yang didisiplinkan, yang diwariskan dulu daripada zaman British lagi. Kenapa nak hafal Quran tak ada cara makan? Dan saya pergilah hampir seluruh Malaysia, saya pusing tengok. Biasanya kita makan je apa. Jadi di situlah saya berjumpa dengan beberapa pakar nutrisi. Sebab saya pun tak ada ilmu terkait tersebut, maka kita dapatkan cara macam mana nak mendapatkan diet yang baik pada pelajar. Dan alhamdulillah tuan-tuan, dengan disiplin yang diberikan, panduan yang diberikan Profesor Dr. Nana, pakar UPM Tuan Haji Khairul, mereka ni memang pakar-pakar nutrisi sendiri. Mereka buatkan diet pemakanan pelajar sesuai dengan makanan Melayu pada kita, dan budak-budak pun rasa boleh pergi. Saya ingat diet yang pertama dulu memang tak cannot go lah, macam terlalu kemaksalehan sangat. Maka budak-budak kita tak boleh nak telan. And then kita jumpa balik, kita rombak mengikut daripada kadar kesesuaian. Timbang. Siap budak-budak ni timbang pula. Contohnya beratnya 60 kilo, seberapa kalori untuk dia, umur dia berapa. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pelajar-pelajar kita daripada sejak penubuhan, saya ulang, sejak penubuhan Mahad Integrasi Madat sampai sekarang dah 4 tahun beroperasi, tak ada pelajar yang obesiti. Alhamdulillah. Kawal makanan. Sebab tu mak ayah jangan zalim hak anak-anak, tolong jaga pemakanan. Dan kena faham beberapa mitos. Sebab tu saya kata tadi, buku ni memang kita tulis, bukan saya tak jual pun tuan-tuan. Memang kita nak bagi kepada tuan-tuan agar kita faham tentang cara pemakanan, mitos-mitos yang kita duk berbawa daripada generasi-generasi. Contohnya makan kacang nak jerawat. Orang Melayu ni sanggup, kepala otak tak cerdik tak apa, yang penting muka nampak handsome. Ya tuan-tuan, makan kacang ni tuan-tuan, dia baik untuk otak. So, saya dibuktikan dengan berpuluh-puluh kajian, sehingga kan budak pelajar kami pagi dia kena makan kismis. Kismis pula ada dua, kismis kuning dan kismis hitam. Dua-dua tu khasiat berbeza. Saya pun baru tahu, umur saya sampai umur 30 tahun baru saya tahu. Kita tokok kismis dulu. Nak cerdik otak, silap kismis. Satu kismis untuk saraf, satu kismis untuk otak. Maka diadunkan sekali 3, 4. Jadi 7 setiap pagi. Kemudian ada kismis jangan lebih pula, dia ada kadar gula dia agak tinggi, berbeza dengan kurma. Maka semua itu ada disiplin ilmunya. Maka dalam ni ada semua tuan-tuan, jangan bimbang. Pagi ni yang menonton sekitar 1,800 orang di Facebook. Saya nak minta tolong sebarkan. Saya bagikan tuan-tuan buku ni percuma nanti. Tuan-tuan bantu sebarkan sahaja, sebab kita tak nak kesalahan dalam soal pemakanan. Kan kita cerita apa khasiat makanan, apa semua benda tu dalam manfaat buku ni lah, dalam ibu ni. Dan tuan-tuan, kalau ibu ni uniknya apa tuan-tuan, hak cipta bersama. Dia tak ada hak cipta terpelihara. Bisa hak cipta terpelihara kan? Saya tulis hak cipta bersama, maksudnya tuan-tuan semua orang boleh sebarkan. Dan boleh untuk cetak dan bagi kepada orang. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan kebaikan. Maknanya ibu bapa di rumah sana bolehlah kita aplikasikan tips yang Ustaz berikan sebentar tadi. Dan juga Ustaz, kita nak dengar juga tentang progres terkini Masjid Madat. Dan mungkin para penonton kita ni sempena dengan hari yang penuh barakah ni Ustaz, untuk sama-sama kita membantu dan juga kita berinfak untuk kita menyiapkan Masjid Madat ni Ustaz. Okey, baik tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, seperti yang saya maklum dah, satu Ramadan baik or baik masjid kita tak akan gunakan. Sama ada siap sepenuhnya ataupun belum siap, tetap kita akan manfaatkan untuk dihidupkan. Maka tuan-tuan, seperti yang kita semua sedia, macam gambar lah tuan tengok masjid, dalam tempoh 11 bulan kita berjaya bina sampai peringkat, dan insya-Allah dalam minggu ni kita dah siap untuk pemasangan tile, dan kita akan buat untuk kapet, untuk tandas pun almost. Yang ni gambar minggu lepas, yang minggu ni alhamdulillah progres yang semakin tinggi. Asrama ini untuk asrama pelajar yang baru. Tuan-tuan, kita dihimpit dengan 6,000 lebih permohonan pelajar yang nak masuk pada kita tahun ni. Tuan-tuan tahu tak saya boleh ambil berapa orang? 15 orang sahaja. So yang pelajar lama ada, kuota yang ada, pelajar yang dah habis,
Dia keluar pergi ke universiti, jadi cuma 15 orang daripada 6,000 permohonan. Maka sebab tu tak ada pilihan, saya jalan je dulu pembinaan walaupun duit tak ada. Jalan dulu buat pembinaan. Saya abang dengan kontraktor, ada duit saya bayar sikit-sikit. Kan? Bayar sikit-sikit dengan kadar kemampuan. Sebab saya tak mau ambil 15 orang. Tahun ni kita ambil 15 lah. Tahun depan kurang-kurang kita nak ambil 200 ke 250 orang. Sebab pendidikan kita 100% percuma. Diet pemakanan pelajar sahaja sebulan satu kepala tidak kurang daripada 200 ke 300. Sudah tak ada yuran. Jadi memang kita terpaksa menanggung kos tersebut. Dan inilah objektif arwah Ustaz Murtada abang saya sendiri. Maka kita teruskan legasi tersebut. Dan 95% pembinaan masjid ini dalam fasa nak kesiapan dah. Maka finishing tu memang kos yang agak tinggi lah. Jadi saya nak merayu pada rakan-rakan yang menonton program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Tak salah untuk kita saling menderma. Ni pula Syaban yang terakhir lah Jumaat. Tak ada lah tuan. Jumaat minggu depan dah confirm dah masuk bulan Ramadan. Jadi kita rebutlah peluang Syaban yang terakhir ni. Tolong kita pakat-pakat ambil manfaat untuk kita derma wakaf buat mak ayah kita. Hadiah yang terbaik pada dia. Telefon mak tadi, cek, alung, anga. Kami himpun seorang RM50. Dapat lebih kurang 200 ke 300 ataupun 1000. Kita derma khusus untuk dia. Kita dapat pahala, mak ayah kita dapat pahala. Mana ada hadiah yang lebih baik daripada kita memberikan kebaikan pahala kepada mak dan ayah kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Baik, itu yang pertama. Jadi kita pakat-pakat derma lah untuk masjid, rumah kucing, tahfiz, asrama dan semualah kelangsungan yang berlaku di Murtada Dakwah Center. Yang duduk dekat boleh pergi tengok sendiri. Ikut kata saya sembang saja ke tak? Saya semalam masih berada di sana. Saya forum dengan Ustaz Abdullah Khairi, forum dengan Ustaz Firdaus Rabi. Pukul 1 pagi baru habis. Datang ke sini pula. Saya bukan dapat bayaran apa-apa pun, tapi seronok untuk jadi dulu cakap, untuk cerita kepada tuan-tuan. Yang kedua, siapa yang menyumbang, bukan takat buku diet Ramadan Rasulullah ni saja. Kita akan bagi juga ada lebih kurang 59 ibu yang lain. Tuan-tuan tengok dekat gambar tu, dalam tu guling-guling baca pun tak habis tuan-tuan. Punyalah banyak. Kan? Setahun tak habis bahan bacaan tuan-tuan. Dengan hanya tuan-tuan memberikan derma kepada Madat, bahasa mudah tuan-tuan akan diberikan pulangan balik kepada tuan-tuan dengan saya rasa timbal balas yang sangat baiklah. Nah, yang ketiga, saya nak merayu tuan-tuan boleh pergi ke madatcenter.com, tengok pada website yang tertera. Kalau siapa yang tak menyumbang pun tuan-tuan boleh minta je buku ni. Jangan bimbang. Tak kedekut tak hidung masin. Kalau staff saya tak bagi tuan-tuan start dari dia nanti. Tuan-tuan boleh. Yang nak fizikal tuan-tuan kena pergi ke Madat lah. Ada orang tanya, Ustaz, kami nak buku yang fizikal Ustaz, tak mau yang hantar kod e-book. Tuan-tuan kena pergi ke Madat yang tu. Larat saya nak hantar kat 32 juta rakyat Malaysia, demam saya tuan-tuan. Habis kertas kat Malaysia ni kami print. Jadi tuan-tuan pergi walk in pun tak ada masalah, ambil manfaat bersama. Ada QR, dia ada QR tu kan, tuan-tuan boleh buat QR Pay pun tak ada masalah. Mana-mana rancak yang berpahala lah, pilihlah jalan-jalan dia. Moga-moga Allah memberikan kebaikan tuan-tuan. Saya 6 hari tempoh yang ada ni tuan-tuan memang terang lah, minggu 2-3 minggu ni serabut sebab nak clearkan klaim-klaim ni. Sebab kalau kita tak bayar, mereka tak boleh nak buat kerja kan. Mereka pun ada nak kena bayar kos-kos dia juga. Maka kali ni saya dengan rendah hati harap sangat-sangatlah tuan-tuan boleh bersama dengan kita untuk kesiapan. Kita bukan sembang kari, kita buat sampai jadi sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan inilah kebaikan bersama yang berpanjangan. Siapa yang tak boleh derma, tuan-tuan bantu saya pagi ni, tolong sebarkan. Hak tu paling common, paling cak ayam yang kita boleh buat. Sebarkan, tekan butang share, copy link, hantar dekat grup-grup WhatsApp yang lain dan hantar kepada adik-beradik. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Terima kasih sekali lagi. Maknanya kita ni kalau nak buat mungkin kita tak ada kelebihan ataupun kemahiran itu. Jadi kita bantu Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita siapkan projek ini, dan mungkin seronoknya kita dapat lihat orang dapat menunaikan solat di masjid itu nanti. Kita dah tamat di TV3 dan kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, jangan berganjak, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik perbincangan kita pada hari ini, diet Ramadan. Baik Ustaz, maknanya penonton-penonton kita ni dah setting dah dia punya dapur macam mana Ustaz? Bagaimana Ustaz sebutkan seperti tadi, dah beli kurma siap-siap, dah beli susu siap-siap dah, dengan gelas nak buat air yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Dan kita nak teruskan dengan soalan perbincangan kita di Facebook bersama dengan Sal Rasid Cik. Kita disarankan minum air 8 gelas sehari. Bagaimana cara pengambilan air yang tepat ketika berpuasa? Silakan Ustaz.
Okey, baik. Terima kasih pada Puan Syarasid Cik berkaitan saranan minum air ni pada setiap hari. Dan badan manusia ni memang komponen yang paling dominannya adalah air lah. Air pula. Pelik je sebut. Ayak. Boleh. Nak cuba kontrol tuan-tuan. Okey, baik. Antaranya cuma 8 gelasnya adalah saranan. Tetapi dari segi pakar nutrisi, saya bukan ahli dietitian, tetapi saya daripada dulu memang daripada zaman askar, daripada zaman kadet memang kita selalu study tentang pemakanan. Untuk saya tidaklah saya ni pun jaga gila-gila, cuma alhamdulillah untuk shape tu kita cuba usahakan untuk sedaya upaya untuk jagalah. Dari segi timbangannya, ukuran dia bukan pada 8 gelas tetapi pada 25 kg berat badan, maka kita perlukan sekurang-kurangnya 1 liter air. Itu dia punya ukuran dia. Maksudnya berat saya 77 kilo, 78 kilo lah sekarang. Ketinggian saya 175. Maka saya perlukan sekitar paling cak ayam adalah 3 liter air setiap hari. Berat badan saya apa? 80 Ustaz. 80. Oi, orang ni orang besi tulang dawai ke apa, nampak macam aku sekarang lagi kan. Tapi pakai macam 80, maka Ustaz Aiman memerlukan paling sekitar 3 liter 200 gram air atau mililiter air setiap hari. Maka tuan-tuan timbang sendirilah berat badan. Maka 8 gelas tu agar panduan agar kita mudah untuk nak ikut. Cuma Ramadan ni ketetapan dia agak sukar sikit sebab kita ada siang tu tak boleh nak minum air. Jadi macam mana kita boleh buat adalah kita buat water drill. Malam-malam tu banyakkan minum air. Tapi lepas tarawih tu lah. Lepas tarawih tu banyakkan minum air putih. Kalau kita dalam askar dulu, besok kalau ada aktiviti yang berat, malam ni kita kena water drill dah. Minum banyak-banyak air. Cuma gulang sikit nak kena pergi takut kencing tilam je lah kan. Cuma kita minum air banyak bagi banyak. Itu sangat perlu kepada tubuh badan. Orang yang nak diet ni tuan-tuan, sebaik-baik diet lah banyak minum air masak je. Sebab dia akan banyak benda-benda yang memberikan manfaat. Kawal kolesterol dalam badan, pastikan jangan sampai 6, 7, 8 itu dah merapu sangat dah. Lemak dalam tubuh badan pun jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi sangat. Dia ada yang idealnya. Maka dapatkan nasihat daripada pakar nutrisi masing-masing lah. Pergi sehari je kita buat untuk nak kenal pasti tubuh badan kita dan apa perlu yang baik, what do and don'ts yang perlu kita buat, insya-Allah mudah-mudahan. Itu dia, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Siti Rohani Mursyid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dua soalan. Soalan pertama, kita disunahkan makan kurma dengan bilangan yang ganjil, tak boleh genap. Apakah ada hikmahnya di sebalik ganjil dan genap? Sepertinya sebiji, 3 biji dan 5 biji seterusnya yang ganjil. Dan soalan kedua, apakah yang dikatakan awalkan buka dan sunnah akhirkan sahur? Itu aja yang saya nak tahu. Apakah itu sunnah? Sebab kita selalunya kalau buka sahur tu sama-sama, tak ada awal dan tak ada akhir, sama-sama je dalam pukul 5 je lah. Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan tadi Ustaz sebutkan bilangan 3, 5, 7 tu kenapa kena ganjil tak genap? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih soalan. Secara saintifiknya saya pun tak tahu. Cuma disebut dalam hadis Nabi kata Nabi menyukai angka-angka yang ganjil. Yang tu disebut dalam hadis Nabi SAW. Sudut hikmah tu nanti saya akan cuba cari jawapannya. Mungkin dari segi saintifiknya saya yakin setiap daripada perbuatan Nabi SAW tu pasti ada justifikasi dari segi sainsnya juga. Tapi kenapa Ustaz kena awalkan berbuka dan juga lewatkan sahur tu ada hikmah kan? Okey, baik. Awalkan berbuka lewatkan sahur, ni disebutkan dalam satu hadis Nabi kata apa, di antara satu perbuatan yang mudah untuk kita dapat pahala adalah kita melewatkan sahur, ambil waktu hujung-hujung. Dan dari segi kitanya, fizikalnya tubuh badan, kalau kita makan terlalu awal maka kita akan cepat lapar. Itu dari segi saintifik lah. Cuma dari segi Nabi SAW, perbuatan Nabi itu ada kejayaan, confirm dah dalam bab mengawalkan juga berbuka. Hadis yang saya baca tadi Imam Ahmad tadi dengan Imam Tirmizi, Nabi SAW disebut dengan spesifik tu adalah hadis tu, Nabi akan makan rutab dan Nabi akan minum air sebelum Nabi solat.
Maksudnya apa? Kena buka puasa dulu. Ada orang yang dia memegang dengan mazhab kena semayang dulu. Maksudnya azan tu dia tegur ayat, terus dia semayang. Ada yang lagi jumud dan satu bentuk kesalahan, bukan takat jumud, salah adalah dia tak makan dan tak minum, semayang terus. Maka ni kena hati-hati. Maka dalam bab mengawalkan berbuka dan melewatkan sahur itu adalah memang daripada tuntutan Nabi SAW. Dari segi sainsnya sudah pastilah apabila kita makan awal, maka laparnya nanti akan awal. Maka duduk pada penghujung-penghujung itu akan memberikan adil pada keperluan tubuh badan kita. Kan contohnya, cuma janganlah sampai hujung-hujung. Timing macam mana Ustaz? Dari segi timingnya berhenti seelok-eloknya adalah dalam ada satu disebut dalam kitab fiqh adalah di antara ruang azan dan nak semayang subuh. So anggaran berapa minit? 10 ke 15 minit lah. Jangan pergi balas hujung-hujung. Kita pergi bubuk betul-betul atas line orang. Dia tunggu sampai Tok Bilal Allahu Akbar tu baru dia berhenti habis. Dah. Maksudnya janganlah sampai peringkat macam tu, sebab lagi mengah untuk kita nak ibadah. Imsak lah Ustaz. Cantik. Imsak tu memang menahan. Okey. Imsak tu ada makna dia apa? Menahan. Imsak anil muftirat. Kalau makna dari segi ta'rif berpuasa kan, imsak tu apa? Menahan. Maksudnya kita dah mula menahan diri ketika masuk imsak. Boleh dah cuci-cuci dah apa kan. Cuci buah-buah hujung lah. Kan cendol-cendol hak ujung-ujung, kuih-kuih raya, ilmu London apa nak makan, ujung-ujung tu. Dessert tu lepas tu hujung-hujung tu. Bukan pada imsak tu baru nak pederah yang biasanya kita akan kalut. Bila kalut tu kita akan menghilangkan banyak sunnah yang lain. Contohnya apa? Bangun pagi-pagi kalut, kadang-kadang bismillah tak nak baca dah. Bangun kalut-kalut, kunyah 44 kali tu memang arwah yarham confirm. Bila kita makan dalam keadaan kita tak membantu untuk kunyahan yang betul, menghancurkan makanan dengan betul, maka kita akan menyusahkan perut. Dia proses dia tu Nabi ajak tu kunyah banyak kali. Kadang-kadang kita fikir kenapa nak kunyah banyak kali, cemuih kita, lengoh geraham gigi kita. Tak, tuan-tuan, cuba amalkan, pasti akan ada kejayaan. Ya, maka tahun ni kita usahakan lebih lagi agar biar jangan sahur terlalu awal. Ada orang yang kata, Ustaz, kami semua keluarga kami akan sahur sebelum tidur. Sangat tidak baik. Dan tidur dalam keadaan perut penuh itu juga membawa kepada punca-punca penyakit. Dalam sains dia kata apa? Jangan tidur dalam keadaan perut yang kenyang. Perut haruslah dikosongkan sebelum tidur dalam beberapa jam. Itu ada pembuktian yang dibuatkan kajian. Maka dan janganlah lepas sahur pergi tidur balik pula. Ni pun mangkuk ayun juga. Jangan ada buat perangai macam tu. Sebab apa yang Nabi ajak tu confirm ada kejayaan. Sebab tu waktu dilarang adalah waktu larang untuk tidur adalah waktu selepas subuh dan juga waktu selepas asar. Itu waktu yang tidak baik untuk kita tidur. Kalau kita tidur pun tuan-tuan tidak tidur lepas asar, jadi miring bangun tu. Saya rasa macam bengong, lepas tu jadi nak marah, jadi emosi tak stabil. Sebab tu disebut dalam orang yang tidur lepas asar ni mewarisi penyakit gila. Jangan duk jadi gila lah. Ramadan ni tidur lebih kepada apa macam dengan tupai dah dia habis daripada lepas subuh tu bangun sekali lagi hujung-hujung lohak dia tidur balik lepas asar baru buka puasa. Janganlah buat perangai macam tu, hilang pahala puasa kita bimbang. Okey Ustaz, baik. Kita nak berbalik semula kepada bazar Ramadan kita Ustaz. Yang mana setahu saya dekat tempat Ustaz ada bazar Ramadan yang cukup panjang Ustaz. Orang kata terpanjang di Malaysia. Macam-macam menu dan juadah ada. Ustaz biasa pergi Ustaz ke bazar tu? Ini risau nak jawab. Baik tuan-tuan, kalau di Sungai Petani tu ada satu, saya rasa bukan bazar paling panjang di Kedah, tapi bazar yang paling panjang di dunia. Bazar Taman Ria. Di antara bazar yang kalau tuan-tuan masuk kepala keluar ekor 2 jam kot baru habis. Saya rasa mungkin saya pernah singgah sekali ke 2 kali kot. Teringin sangat nak pergi tengok ada pendatang apa lah yang ramai sangat, tapi saya pergi awal lah, orang tak ada lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Sampai saya naikkan drone. Naikkan drone tu hari pertama kedua, Masya Allah dan Iman, tak nampak jalan punya ramai orang. Maksudnya jalan tu ditutupi oleh kerumunan manusia. Kan? Maka yang inilah yang perlu kita bimbang-bimbang. Bukan kata salah tuan-tuan nak pipi lah tuan-tuan, tapi janganlah pergi waktu yang peak hour. Satu, kita akan merimpik laki perempuan
bukan mahram, ikhtilat dah tak jaga, sayanglah ibadah puasa kita hancur dengan benda-benda yang tak sepatutnya macam tu. Jadi elak-elakkanlah insya-Allah. Kalau di Jordan ke di Mesir ke Ustaz kan, dia orang punya juadah kishtah apa semua tu tak banyak Ustaz. Betul. Adalah 10 jenis kan. Tapi kalau di Malaysia ni beribu menu ada. Tapi masalah ni Ustaz, sahabat kita ni mak dia diabetes Ustaz. Bila tiba Ramadan, pasti kita akan jumpa pelbagai jenis makanan di bazar Ramadan. Soalan saya, bagaimanakah diet di bulan Ramadan bagi pesakit diabetes? Mak saya juga menghadapi penyakit diabetes. Apakah makanan seimbang yang perlu diambil sepanjang bulan Ramadan supaya tidak menjejaskan kesihatan kepada yang menghidap penyakit diabetes? Silakan Ustaz. Baik, soalan yang cukup baik, insya-Allah saya yakin Malaysia dikategorikan di antara negara yang memiliki yang pertama obesiti yang paling tinggi di negara Asia nah. Yang kedua memiliki orang yang paling banyak diabetes. Malaysia padanlah dengan cara kita makan kan. Pagi teh tarik dah tak cukup tiba dah teh tarik dah. Lepas tu dia ambil serat yang terlebih tinggi, karbo yang lebih tinggi, pergi makan roti canai pula. Roti canai kahwin, dia pandai nak kahwin dengan kuah roti canai pun dia nak kahwin. Lepas tu dah tu pula kuah banjir pula. Kuah banjir ni memang kolesterol, memang gulak betul lah. Memang combo. Pagi tu dah cukup dah kalori 2000 dia balas. Tu tak kira tengah hari lagi. Sagi petang cuk udang pula. Kan tengah malam dia makan pula. Tu itu menjadi satu budaya yang tak sihat yang berlaku dalam kalangan orang Malaysia yang perlu kita betulkan balik. Susah macam mana pun kena buat. Kalau tuan-tuan sarapan, jangan skip. Tapi janganlah over sangat. Setiap hari teh tarik, setiap hari Nescafe 3-in-1. Tu semua pembunuh belaka. Baik, menjawab kepada soalan Cahaya Nur tadi berkaitan mak beliau. Alhamdulillah seorang anak yang solehah lah. Saya merasakan kalau yang sampai terlalu concern kepada kesihatan mak ni orang yang baik. Yang pertama tadi saya sebut. Yang ni saya dengar demi Allah. Saya tanya secara personal kepada sahabat saya, pengarah ortopedik Hospital Sultanah Bahiyah, Dr. Fauzi Abdul Kasim. Kira dalam ortopedik nombor 1 dia ketua bos besar. Bayangkan department itu berapa ratus orang staff, maksudnya dia ni somebody lah. Dr. Fauzi ni memang pakar ortopedik, dan ketika saya HCD pun beliau yang banyak membantu untuk saya patah tangan, patah kaki, kepala terpeleot sampai 33 jahitan. Beliau di antara yang bantu. Dia datang di tempat saya dan program tak silap saya ketika tu ada ceramah. Bila datang, saya tanya kat dia. Saya kata, waktu saya nak hidang dia minum. Jadi saya kata, doktor nak ayak macam mana? Dia kata tak nak gula. Jadi saya sambil-sambil saya kata, doktor kenapa tak makan gula? Saya tahu lah gula tu kurang baik sihat, tapi tak mau langsung kau dia tak nak. Dia kata, Ustaz, dari segi kajian saintifik dalam perubatan, lebih daripada 10 kajian yang dibuktikan tentang bahaya pada gula putih ni. Sehingga kan dia kata apa? Dia menggunakan istilah apa? Gula putih lagi bahaya daripada rokok. Bukan nak kata rokok tu elok lagi, tuan-tuan pandai moden ni apa kad apa balas. Ustaz Yaakob kata rokok tu bagus ya. Tiba kepala lagi dah. Nak bak kata-kata bahayanya ketagihan dadah dalam, bukan gula tu dadah, nak bak ketagihan yang dibawa dalam bentuk manisnya gula putih ni. Maka dia kata apa? Kalau boleh buang itu yang paling baik dalam hidup. Kalau tak boleh buang, cuba kurangkan. Baik, yang kedua, cuba amalkan juga yang disebut dengan air nabis tadi. Kenapa? Sebab pada air nabis dia dalam kurma ni dia ada penggantian gula yang sihat pada tubuh badan kita. Sebab nilai indeks dia panggil glikemik ataupun GI pada kurma ni sangat rendah, berbeza dengan gula yang biasa. Sebab maka dia akan boleh stabilkan tahap gula dalam darah kita. Dia panggil GI. Nanti saya tengok dia panggil indeks glikemik ni, GI itu akan bagi benda yang baik. Dan yang kedua, dia boleh turunkan paras lipoprotein. Lipoprotein ni apa dia? Disebut ketumpatan rendah dengan DL. DL di istilah perubatan lah, bahasa mudah. Suruh muak buat dekat muak ayak nabis, InsyaAllah dia akan bagi manfaat. Atau boleh disebutkan kolesterol jahat. Kolesterol jahat ni sangat-sangat baiklah untuk kita susun balik. Untuk orang yang kencing manis, amalkan air nabis tadi. Saya rasa itu the best yang kita boleh ni untuk agar kita tak ada hypo. Still kita ada kecukupan glukos dalam tenaga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan banyakkan ambil serat yang sihat,
dan banyakkan ambil karbo yang cukup, jangan berlebihan. Sebab karbo ni kalau lebih, hal ni masalah pada orang yang kencing manis ataupun diabetes, insya-Allah. Baik Ustaz, itu diet daripada sudut fizikalnya kan. Ada tak diet daripada sudut rohaninya? Orang kata dalam slot yang terakhir selepas ini, jangan ke mana-mana para penonton. Nak tahu kupasannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik perbincangannya cukup menarik pada hari ini berkaitan dengan diet Ramadan. Okey, baik Ustaz, sahabat kita Saziatul Siddiq nak tanya satu soalan, bagaimana bagi yang diet ketika Ramadan bagi ibu yang hamil dan ibu yang menyusu? Adakala pemakanan mereka terpaksa diambil berlebihan kerana merisaukan anaknya yang kurang zat? Macam mana Ustaz, ibu mengandung? Baik, terima kasih kepada Puan Saziatul. Walaupun saya tak pernah mengandung, tetapi isteri saya dah mengandungkan dah 5 orang anak pada saya. Maka di antara benda saya tanggungjawab suami lah yang perlu kita ambil tahu, apa benda yang makanan sesuai untuk ibu yang mengandung. Tambah-tambah nak berpuasa, maka dia bayangkanlah dah lah dia tu lapar, kita sendiri pun rasa nak merangkak dah, nak bagi pula berkongsi dengan anak apatah lagi. Maka antara yang sesuai, yang cukup, yang baik di antaranya beras perang. Beras perang ni sebab dia ada karbohidrat yang kompleks untuk ibu yang sedang menyusukan ataupun ibu yang sedang mengandung ini, maka diperlukan karbohidrat yang kompleks. Maka boleh tengok di antaranya alternatif dalam beras perang. Yang kedua, banyakkan bayam ataupun sayur-sayur hijau. Sebab sayur hijau ni dalam website, kalau boleh buka dalam website Hello Doktor, yang doktor-doktor ni yang menghimpunkan tulisan-tulisan yang baik dalam kesihatan. Kalau kita buka dalam bab pakar nutrisi, bila makan je sayur-sayur yang hijau ni, dia ada kalsium, ada zat besi, dia dah cukup dari segi kompleks vitamin K, vitamin A dan juga folat. Ini sesuai lah. Sebab biasa kalau ibu yang mengandung, dia sangat mudah untuk kena sembelit. Biasa dia nak berak tu jadi satu bentuk benda yang sangat menyiksakan dia. Kesianlah pada yang di antara benda yang baik juga untuk ibu yang menyusu adalah buah betik. Buah betik sangat sesuai sebab dia ada yang disebut dengan enzim-enzim yang baik pada buah tadi yang akan buat penjanaan pada susu. Lepas tu biji halba ni biasa orang nak buat teh. Kalau pergi dekat kedai-kedai ubatan Cina ni, kita minta kata nak biji halba tu, dia akan sangat masyhur lah untuk kita manfaatkan. Lobak merah juga baik sebab mengandungi disebut dengan adanya dia jenis vitamin A yang sangat tinggi. Lepas tu ada beta carotene yang baik untuk ibu-ibu yang mengandung ni, ibu-ibu yang menyusukan anak, untuk penjanaan susu. Oatmeal, tu confirm lah benda yang dah biasa untuk kita makan. Dan juga protein ni sama yang saya kata tadi lah, benda-benda yang produk tenusu. Lepas tu apa ni, telur sangat baik sebenarnya. Lepas tu lah telur harga naik kot. Mungkin saya tak tahu ayah buat mogok ke apa. Tapi telur tu sendiri sangat baik. Dan yang the best adalah cari yang omega A yang tinggi sikit dia punya protein tu. Maka itu bukan sebabkan harga dia mahal, sebenarnya dari segi kualiti dia tu sangat baik. Ataupun nak paling elok adalah macam kami di Madat, saya buat telur sendiri tu. Maksudnya saya bela ayam kampung, and then memang fokus ayam kampung tu kalau datang memang untuk peneluran sahaja. Jadi budak-budak kita sah-sah sendiri boleh ambil telur tu sebagai untuk makanan. Telur ayam kampung lah. Jadi of course lah dari segi omega-nya, dari segi proteinnya jauh lebih baik. Jadi suami tolonglah jangan hanya melihat isteri dalam keadaan terkontang-kanting bab makanan. Kita sebagai suami tolong kawal pemakanan yang terbaik kepada isteri. Bukan makanan mewah, makanan yang betul itu perlu. Baik Ustaz, soalan terakhir kita pada hari ini Ustaz, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Kita sering melihat diet Ramadan dari sudut jasmani, sedangkan Ramadan juga merupakan bulan diet buat rohani. Ramadan adalah bulan tarbiyah umat Islam untuk berdiet rohani, yang ini mengurangkan dan mengawal sifat keji, mujahadah melawan nafsu serta melatih jiwa ke arah ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada yang berjaya dalam diet jasmani tapi gagal dalam diet rohani sepanjang Ramadan Ustaz. Baik, terima kasih untuk soalan penutup kita pada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Sudah pastilah bila disebut tentang nak mendapatkan puasa khusus, kita nak pergi kepada martabat khususul khusus itu mungkin mustahil pada kita makam orang awam ini. Cuma paling common, paling cak ayam, janganlah kita menidakkan
keupayaan kita semua yang Allah jadikan kita sangat mampu untuk mengawalnya. Kerana puasa itu dia merendahkan syahwat. Kita boleh mendidik tubuh badan kita. Ramadan ni lah, tuan-tuan tak percaya cuba tengok. Hebatnya Ramadan ni tuan-tuan, orang yang perokok pun dia boleh tahan diri dia 13 jam. Kalau di negara luar ada yang 16 jam. Kalau kami dulu di Mesir 15 jam. Orang keadaan yang panas, keadaan yang Ustaz Jordan kan. Jordan pun sama 15 jam kita berpuasa. Masya-Allah, tapi kita boleh tahan Ustaz. Tak tengok perasan tak? Orang isap rokok dia boleh jaga. Itulah puasa rohani. Kita tahan diri kita daripada buat benda-benda yang tak senonoh masuk dalam tubuh badan kita. Tapi sayang tuan-tuan, azan tu imam azan, dia pergi balas rokok dulu. Allahu Rabbi, sayanglah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh berhenti 15-16 jam, tak mustahil tuan-tuan boleh berhenti selamanya. Boleh. Ustaz tak isap rokok, tak apalah Ustaz, sembang pandai. Tak tuan-tuan, insya-Allah boleh. Boleh, tak ada masalah, tak ada benda yang mustahil. Jadi puasa bukan hanya kita nak kepada jasmani, kita nak juga kepada kebaikan yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan, kita harapkan diet Ramadan kita pada tahun ni kita buat yang paling baik, yang paling awesome. InsyaAllah kita buat tahun ni yang paling baik daripada yang sebelumnya. Buang yang lama, ambil yang paling baru ni, kita buat bersama-sama. Pelan tindakan kita, jangan sembang kari, buat sampai jadi insya-Allah. Itu dia, makcik-makcik kita pun, ibu-ibu kita pun dah tulis dan nota tu dah tampal dekat dapur tau. Nanti bila masak nanti ingat pesan Ustaz, okey? Baik, kita dah berada di akhir siaran Ustaz dan kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Jadi jom kita sama-sama baca doa. Mungkin ada orang soleh yang Allah makbulkan doanya, kita dapat bersama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Tangan yang kami tadah pada pagi di tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat, yang menilih perkataan yang haram, yang buat perkara yang tak baik ya Allah pada kehidupan kami. Dan dengan tangan yang sama pada pagi pengakhiran Sya'ban, Jumaat yang terakhir bagi kami ini ya Allah, mengharapkan redha dan maghfirah di sisimu ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih makan harta yang haram, Kau ampunkan dosa-dosa bagi kami daripada pemakanan yang tidak baik pada kami. Ya Allah, pada kami yang masih makanan yang tak sihat, yang tidak seimbang kepada diet kehidupan kami ya Allah, yang kami rosakkan tubuh badan yang Kau amanahkan pada kami ya Allah, maka berilah kesedaran yang baik untuk kami sama-sama membetulkan, walaupun dah terlambat ya Allah, tapi ada usaha yang kami cuba usahakan ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, Kau izinkanlah kalau seboleh-bolehnya ya Allah kami dapat berbuka puasa bersama dengan mak dan ayah kami ya Allah. Kau tarbiyah kami 2 tahun lebih ya Allah, dalam fasa PKP kami tak mampu balik ziarah mak ayah kami, maka dengan kelangsungan kelapangan ruang ini ya Allah, Ku izinkanlah kami dapat makan bersama mereka, suap mereka, makan untuk kami bermuamalah, bermelawak, bergurau dengan mak dan ayah kami yang sedang Kau hidupkan ini ya Allah. Maka ya Allah, Kau jadikan akhlak kami baik pada mereka ya Allah. Kau jadikan kami sebagai anak yang bermanfaat, kerana kami bimbang saat kami menderhakai mak dan ayah, Kau akan mengembalikan anak yang derhaka kepada kami ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan Ramadan pada tahun ini ya Allah dengan Ramadan yang terbaik pada kami semua ya Allah. Dan istiqamahkan kami dalam program Tanyalah Ustaz sampai kami mati ya Allah, agar kami boleh dimatikan dalam majlis ilmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu amin amin ya rabbal alamin. Para penonton, jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz jauh-jauh mai pada Sungai Petani. Nanti saya nak pergi bazar tu ya. Okey, dan esok para penonton sekalian kita ada topik akhlak tak salah memuji bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang dan juga moderator Da'i Fahmi. Para penonton sekalian, saya Daya Iman. Mohon maaf di atas lanjut kata terlajak bicara rezeki. Kita jumpa lagi ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.